Hari ini kita akan cover chapter 3 iaitu elasticity. Okey, kalau you Google elasticity tu adalah keanjalan. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris adalah sensitive. Kita nak tengok what kind of sensitive dekat situ. Okey. Dalam elasticity ni you akan belajar dua benda iaitu elasticity of demand and also supply. Okey. Untuk minggu ni kita akan tengok pada demand sahaja dulu, elasticity of demand. Okay, elasticity of demand ni terbahagi kepada tiga iaitu pertama price elasticity, kedua income elasticity, dan yang ketiga adalah cross elasticity. Okey. So, kita tengok dulu yang pertama, which is price elasticity. First thing first you need to know is definition. Apa maksud price elasticity of demand tu? Okay, price elasticity of demand ni dia ada simbol dia, which is kita sebut EP. Elasticity of price. Okay, price elasticity lah senang cakap. So, definition of EP adalah apa? Kita nak measure the sensitiveness of changes in quantity demand due to changes in price. Maksudnya kita nak tengok seberapa banyak sensitifnya perubahan dalam kuantiti demand tu disebabkan adanya perubahan harga. Okey, macam mana nak kira? Okey, so of course you have the formula. Okay, formula dia very easy, which is EP equal to Q2 minus Q1 bahagi Q1 darab P1 bahagi P2 bahagi P1. What is Q2, Q1? What is Q2? Okay, Q2 here refer to the quantity baru. Sebab tu letak dua. Tolak dengan kuantiti lama bahagi dengan kuantiti lama. Darab P1 tu apa? Of course lah, price lama. P2 price baru. Okey. Untuk EP, let's say you dah dapat jawapan, you dapat negatif 4, let's say. Ini spatialnya EP ya. I make a star here. Okey. EP dekat sini kita tidak mengambil kira, kita ignore the negative sign. Kita tak nak tengok negatif tu, kita buang. So, cara dia macam mana? Let's say, jawapan you dapat EP equal to negative 4, contoh. So, you put the pagar dekat rumah dia ni. This what is called absolute value. Okay, bila jadi macam ni, EP you will be equal to 4. Okay. So, you got the answer. Bila ada answer, how you want to interpret? Macam mana you nak cerita apa yang berdasarkan answer tu? Nak tahu anjal ke, tak anjal ke kan? Okay. So, C dia you akan tahu on the coefficient ataupun degree of elasticity. Okey. Dalam price elasticity kita ada dalam around 5. Yes. Okey, 5. Pertama, when your EP is large than 1.
Bila large than 1 maksudnya elastik. Elastik. Okey, cerita dia apa? Okey, elastik ni cerita dia very anjal, di mana saya buat contoh dalam graf di mana okey, quantity ni price. Okey, so demand, of course, the downward sloping here. Okey, I make this very black first. Okey, I make it very black Okey, bila kita anjal, dia punya curve ni flat, dia macam baring sikit. Kenapa mesin saya tunjuk? Bila kita sebut elastik, elastik ni maksudnya anjal. Anjal di mana dia mempunyai tahap sensitif yang sangat tinggi terhadap perubahan harga. Let's say sini adalah point A. Okay, let's say harga barang jatuh. Okay, harga barang jatuh daripada P1 ke P2. Let's say perubahan dia dekat sini dalam 3%. Okay, you tengok what happened to the quantity demand. Nampak tak perubahan dia sangat besar? It could be 10% perubahan dia daripada Q1 to Q2. Harga jatuh 3% je, tapi permintaan tu besar. Okey, selalunya benda gini adalah sorry macam coklat ke kan, tambah contoh macam you pergi tiba-tiba ada carnival coklat murah. Kalau you pergi tengok balik, harga jatuh dalam RM1 ke RM2 ke ataupun RM3 lah kan, tapi you bought a lot of the chocolate. Itu contoh dia lah, plastik ataupun yang contoh macam luxury kan, macam tu. Okay, itu yang pertama. Okay, kalau yang kedua, EPU less than 1. Bila dah kata less than kan, dia jadi inelastic. Bila inelastic, elastik tu anjal. Inelastic tidak anjal. Maksudnya tak ada, dia tak sensitif terhadap perubahan harga. Apa contohnya? Quantity, price, dia punya graf very steep, terjatuh gini. Okay, macam mana saya nak bagi contoh ni? Okay, let's say here is A. Okay, tengok let's say harga jatuh segini lah 3%. Contoh 3% juga P1 ke P2. Permintaan dia yang naik ada, tapi sikit. Gitu. So ini dalam 1% je perubahan, perasan tak? Ini elastik di kat situ. Ataupun saya bagi contoh kalau senang you guys nak faham. Saya bagi contoh macam ni, kenaikan harga. Okay, contoh P1 naik harga jadi P2. Harga naik sikit, tapi what happened to the quantity demand? Turun, tapi turunnya sangat sikit. Q1 tolak ke Q2. Quantity so sikit dalam 1%. Contohnya let's say kita anggarkan harga minyak naik. Okey, kita kata ni petrol harga minyak naik daripada P1 ke P2. Harga minyak naik 3% ni perubahan dia. Tapi kekurangan permintaan demand bagi petrol turun, tapi sikit sangat 1%. Kenapa? Orang tetap akan beli petrol tu. Bukannya esok minyak naik harga, awak terus berjalan kaki. Tak mungkin. Daripada awak naik kereta, awak tukar naik motor. Faham tak? That's why orang tetap akan beli. Nampak tak petrol tu? Orang tetap akan demand terhadap petrol tu. Tapi sikit. Sikit je pengurangan dia, tak banyak pun. Okay, yang ketiga adalah EP equal to 1. Okay, bila EP equal to 1, okay, EP equal to 1 maksudnya unitary elastic. Okay, unitary elastic ni macam mana? Okay, tengok. Di mana perubahan harga sama dengan P1, P2
contoh perubahan dia 5%. Kenaikan kuantiti demand pun 5%. Q1 ke Q2. Okay, nampak? Sama je. Tapi this one is very rare lah dalam in real life. So, tak ada pun. Yang penting sekarang you need to know this thing. This 1 and 2. Okay, tapi you just need to know lah the coefficient. Let's say ada dalam soalan kan, tanya nanti, okay, how about kalau you punya price elasticity equal to 0? If it equal to 0, it's called perfectly inelastic. Okay, perfectly inelastic ni maksudnya naiklah harga macam mana pun. Kan, P1, P2, naiklah harga macam mana ke, nak turun harga lagu mana pun tak kisah. Quantity demand tu will remain the same. Contoh macam barang-barang keperluan of medical. Harga naik macam mana? Contoh you ni sakit, darah tinggi apa, naiklah harga macam mana pun buat darah tinggi tu, you tetap akan beli pada kuantiti yang sama. Faham? So medical needs. Contoh. Okay. And yang last adalah EP equal to apa ni? Infinity bentuk dia. It's called the perfectly elastic. Okay. Cerita dia macam mana ni? Okay, perfectly elastic ni di mana the changes in the price with changes in quantity by infinity value. Okay, harga ni naiklah turun macam mana pun orang tak akan beli. Gini lah. This one is very rare. You just need to know this thing. Okay. Okay, so let's say you dapat 4 jawapan dia. Bila 4 is more than 1, which is EP larger than 1, which is elastic. Cara nak jawab macam mana? Buat titik ni oleh sebab itu EP is elastic because EP larger than 1. Understood? Okay.